Bismillahirrahmanirrahim. Majlis Sama' Hadis Sahihul Bukhari antarabangsa, ini sebetulnya idea ini muncul adalah daripada hasrat yang tinggi yang kita letakkan untuk memperkukuh tradisi keilmuan Islam yang telah lama wujud sebetulnya. Kita kalau melihat amalan membaca Sahih Bukhari dan mengkhatamkan Sahih Bukhari, ini adalah sebahagian daripada warisan keilmuan Islam yang sebetulnya sudah lama dipraktikan di beberapa negara-negara Islam yang terkemuka seperti di Baghdad, di Iraq, di Istanbul, di Morocco dan sebagainya, dan kita ingin membawa semangat ini ke Malaysia untuk tanamkan semangat cinta ilmu yang mendalam, memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat di kalangan para ilmuwan untuk memperkukuh pemahaman agama Islam yang sebenar. Dan inilah antara perkara objektif utama kenapa kita membawa idea Majlis Sama' Hadis Sahih Al-Bukhari. Kita kalau melihat Majlis Sama' Hadis Sahih Al-Bukhari, ini merupakan satu majlis yang sangat istimewa kerana ia bukan sekadar majlis bacaan hadis semata-mata. Ia adalah satu tradisi keilmuan yang menyambungkan sanad para hadirin, sanad yang sahih sehingga kepada Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Bacaan hadis yang dilakukan oleh para ulama yang diakui dalam dunia Islam akan keahlian mereka di dalam ilmu hadis untuk memastikan pengajian ini mencapai tahap keilmuan dan prestis yang tinggi kepada para hadirin. Tambahan pula kalau kita lihat pembacaan Sahih Bukhari ini mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan. Kita kalau melihat dari sudut keistimewaannya, bacaan hadis Sahih Bukhari beserta pengkhataman Sahih Bukhari ini membawa pada keberkahan. Ulama-ulama tulis dalam kitab-kitab mereka akan menjauhkan bala, khususnya ketika berlaku apa-apa perkara-perkara yang menimpa kepada negara. Bila dibaca hadis Sahih Bukhari akan membawa banyak manfaat, turunnya barakah, turunnya rahmat dari Allah, doa mustajab ketika pembacaan ataupun pengkhataman Sahihul Bukhari. Kita memilih untuk majlis ini dianjurkan dengan gilang gemilang di Malaysia, dan ini adalah pertama kali kita anjurkan majlis ini, dan ianya kerana negara kita ini mempunyai sejarah yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam, dan kita ingin supaya negara kita ini menjadi contoh dalam dunia Islam hari ini yang moden, yang bertamadun. Dan objektif utama dalam menganjurkan majlis ini adalah kita nak mempromosikan pemahaman Islam yang benar, yang moderate, yang jauh daripada segala bentuk salah tafsir dan ekstremisme di dalam agama. Kita juga ingin jadikan negara kita Malaysia ini sebagai pusat rujukan, sebagai pusat penyebaran ilmu untuk memperkukuhkan identiti Islam yang moderate di rantau ini, dan kita juga berharap untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya ilmu, menghubungkan masyarakat dengan tradisi keilmuan yang agung, supaya Malaysia yang tercinta satu hari nanti akan dipandang dengan pandangan yang tinggi di kalangan dunia Islam sesuai dengan agenda Malaysia Madani yang diperkenalkan. Majlis yang gilang gemilang ini insya-Allah akan menampilkan cukup ramai daripada para ulama-ulama hadis yang sangat terkenal dengan keilmuan hadis mereka dalam dunia Islam hari ini. Antaranya adalah Al-Allamatul Kabir Al-Syekh Abu Bakar Ahmad, Mufti Besar India, Al-Syekh Muhammad Abdul Hudal Ya'qubi daripada Syria, Al-Habib Umar Al-Jailani daripada Mekah, Al-Syekh Ismail Muhammad Sadiq daripada Uzbekistan, Syekh Dr. Jamal Farouk daripada Mesir, Syekh Dr. Yusri juga daripada Al-Azhar Mesir yang mengajar Sahih Bukhari, Syekh Isam As-Sabu'i, salah seorang daripada tenaga pengajar kitab hadis di Jami' Az-Zaituniyah di Tunisia. Daripada negara Malaysia kita sendiri, Maulana Abdul Hamid daripada Seri Petaling, Syekh Nuruddin Al-Banjari, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, Syekh Maulana Husin. Daripada Indonesia juga kita ada Kiai Marwazi, dan cukup ramai daripada para ulama-ulama yang akan bersama dengan kita dalam majlis yang cukup barakah ini insya-Allah. Majlis ini insya-Allah akan berlangsung bermula daripada 10 hingga 21 November tahun ini. Kita akan adakan majlis ini di Masjid Putra di Putrajaya.
dan insya-Allah majlis ini akan berakhir dengan acara khatam Sahihul Bukhari di mana seluruh para ulama-ulama yang kita jemput akan hadir, ditambah lagi dengan ulama-ulama daripada dalam negara kita, dan insya-Allah majlis penghataman Sahihul Bukhari ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bacaan Sahihul Bukhari dalam satu-satu majlis yang diadakan di tempat-tempat tertentu, kita melihat para ulama-ulama kita menulis dalam kitab-kitab mereka membawa banyak kebaikan, membawa rahmat dari Allah, membantu menyelesaikan banyak kesulitan. Dalam sejarah juga menceritakan pembacaan kitab Sahih Bukhari ini membantu untuk mengatasi wabak, serangan musuh, bencana alam. Contohnya di Mesir ketika peperangan dengan Al-Habasyah satu ketika dahulu, pembacaan Sahih Bukhari ini dilakukan untuk menenangkan keadaan. Tradisi pembacaan Sahih Bukhari ini juga diikuti oleh para ulama-ulama Al-Azhar contohnya semasa penjajahan Perancis, di mana mereka mengadakan bacaan setiap hari memohon pertolongan dari Allah Ta'ala. Diriwayatkan disebutkan bahawa qara'a kathirun minal masyayikh wal ulama wasiqat Sahihul Bukhari lil husul wal muradat wa kifayatil muhimmat wa qada'il hajat. Ramai para masyayikh, ulama, orang-orang yang membaca Sahih Bukhari ini untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memenuhi keperluan mereka. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa ketika kemarau di Samarkand, di tempatnya Al-Imam Al-Bukhari, penduduknya membaca Sahih Bukhari di maqam Al-Imam Al-Bukhari, dan ketika itu juga turun hujan rahmat dari Allah sebagai tanda kabul di sisi Allah Ta'ala. Selain itu juga ada catatan-catatan sejarah yang cukup banyak yang dituliskan di dalam maksud betapa besarnya rahmat dan barakah yang Allah akan turunkan bila mana berlakunya pembacaan dan penghataman Sahihul Bukhari di suatu tempat.